Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Dalam video hari ni kita nak tengok 5 tanda awal kencing manis yang semua orang patut tahu. Sebab kadang-kadang tanda-tanda ni kita dah ada tapi kita tak perasan. Ini adalah satu petanda penyakit dan kita akan tengok apakah komplikasi kencing manis ni kalau kita tak kawal gula dalam badan kita. Kita tengok lepas ni. Okay guys, semua orang dah tahu pasal kencing manis ni. Kita nak bagi number sikit dekat Malaysia. Dekat Malaysia, based on satu survey pada 2019, sekitar 2 juta orang yang dah di-establish dengan kencing manis. Dan ada sekitar 1.8 juta orang yang belum didiagnose dengan kencing manis tapi dah ada kencing manis. Dan kalau kita nak tengok peratus dia, 42% daripada 1.8 juta ni adalah golongan muda yang umur daripada 18 sampai ke 39 tahun. So kita duk tengok kencing manis ni bukan macam zaman dulu, zaman during my time. Sekarang kencing manis ni makin lama makin muda orang-orang dia. Sebab itu sangat penting untuk kita tahu apakah tanda-tanda awal kencing manis supaya kita boleh detect awal dan mendapat rawatan secepatnya mungkin. Sebelum kita tengok apakah tanda-tanda ataupun gejala awal kencing manis, kita nak tengok sikit apakah itu kencing manis. So basically kencing manis ni ada beberapa jenis. Ada type 1, type 2, ada juga gestational diabetes. Gestational diabetes ni basically adalah orang yang mengandung yang baru dapat kencing manis. Tapi untuk video hari ni kita nak fokus kepada type 2 diabetes sahaja sebab ni adalah diabetes yang paling common. Punca diabetes ni ada dua benda yang paling besar. Nombor satu adalah kombinasi antara lifestyle dan juga genetik kita. Dalam keadaan yang normal yang bukan kencing manis, apabila kita makan something, roti ke nasi, badan kita akan cerna makanan ni dan menghasilkan gula ataupun glukos dalam badan. Dan apabila paras gula dalam saluran darah kita meningkat, organ pankreas mengeluarkan insulin untuk kurangkan paras gula dalam darah. So macam mana insulin kurangkan paras gula dalam darah adalah insulin ni dia adalah macam kunci. Dia boleh buka pintu-pintu sel kita, baru dia boleh tolak semua gula ni masuk ke dalam sel. So once sel ni dah serap semua gula dalam saluran darah kita, paras gula dalam darah akan mula berkurangan. Itu adalah dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan kencing manis ada dua benda besar yang terjadi. Yang pertama adalah apabila gula meningkat dalam saluran darah, pankreas kita tak mampu menghasilkan insulin yang cukup untuk kurangkan paras gula tu. Dan yang kedua, walaupun pankreas kita mengeluarkan insulin dengan banyak, tapi sel-sel kita dah jadi tak sensitif kepada insulin. Dia seolah-olah banyak kunci tapi pintu kunci tu dah berubah sekarang ni. Akibatnya adalah gula yang tinggi tak boleh nak masuk ke dalam sel kita. Generally lebih kurang lagu tu lah kalau kita nak bagi faham secara mudahnya, no? So grup gejala yang pertama adalah satu grup kita panggil polyuria, polydipsia dan juga polyphagia. Polyuria maksudnya dia kuat kencing lah, bukan kencing orang. Dia kencing dengan banyak. So kalau ikut definisi dia adalah 3 liter sehari. Dia disebabkan oleh dalam keadaan yang normal, buah pinggang kita boleh serap balik semua gula dan sepatutnya tak ada gula langsung dalam kencing kita. Tapi disebabkan oleh paras gula yang terlalu tinggi dalam saluran darah kita, buah pinggang kita tak mampu nak filter semua. Dan disebabkan oleh gula yang banyak keluar daripada kencing, dia tarik juga ayak sekali. Dan apabila gula tarik ayak keluar banyak daripada badan kita melalui kencing, lama-lama badan kita akan jadi dehydrated yang akan lead kepada gejala kedua iaitu polydipsia. Jadi polydipsia bermaksud persistent thirst ataupun sentiasa dahaga. Dia minum air macam mana pun, dia kencing balik, lepas tu dia dahaga balik. Dia macam badan kita tak boleh nak hold air yang kita minum. Dan poly yang ketiga adalah polyphagia, which is persistent hunger. Orang-orang kencing manis ni dia sentiasa lapar. Walaupun gula dah tinggi dalam saluran darah, tapi kita kena ingat bahawa sel-sel dia tak dapat gula, tak dapat nutrisi. So badan kita in response menganggap bahawa kita tak dapat makan. So badan kita sentiasa kelaparan. Sebelum kita pergi kepada gejala yang kedua, cuba kita bagi quiz sikit. Kita ada orang A dan orang B. Cuba teka orang yang kencing manis ni adalah orang yang A ataupun orang yang B. Sebab apa orang kencing manis ni akan mengalami susut berat badan. Kita panggil unintended weight loss. Maksudnya dia bukan diet ke dia sengaja nak turunkan berat badan. Dia makan macam biasa tapi tiba-tiba susut berat badan. Dalam medical, dalam perubatan, kalau tiba-tiba susut berat badan dengan banyak, dia bukanlah petanda yang bagus. Kita kena investigate. Kita takut dia ada kencing manis ataupun dia boleh jadi penyakit-penyakit yang lain. Dan reason dia adalah reason yang sama macam tadi. Apabila badan kita sebenarnya dalam peringkat sel-sel kita tak boleh dapat nutrien, tak boleh
boleh dapat gula disebabkan oleh insulin resistance tadi. Gejala yang ketiga adalah keletihan. Kita makan banyak, kita minum banyak pun kita sentiasa rasa letih, tak bermaya. Banyak saintis setuju bahawa keletihan ni adalah disebabkan oleh fluctuation ataupun paras gula yang tak stable dalam saluran darah kita, dan juga contributing factor seperti dehydration tadi. So, semua faktor ni akan menyebabkan kita sentiasa letih. Gejala yang keempat adalah jangkitan kuman pada kulit yang kerap. Kita kena faham bahawa apabila gula tinggi dalam darah untuk jangka masa yang lama, gula ni toksik dan akan merosakkan saluran darah kita, saraf kita, dan dia akan merosakkan kulit kita. Lama-lama saluran darah kita akan mula mengecut, dia akan menyebabkan kurangnya circulation kepada kulit kita, dan lama-lama kulit kita akan jadi kering dan dia mudah crack dan mudah untuk ada jangkitan kuman. Sebab tu juga kalau ada pesakit yang kerap sangat datang dengan bisul dan sebagainya, benda pertama yang kita buat adalah juga cek paras gula dalam darah. Gejala yang kelima adalah kita panggil acanthosis nigricans. Selalunya kita akan tengok acanthosis nigricans ni terjadi dalam golongan yang obese ataupun overweight, orang yang berkulit lebih gelap, dan juga orang yang memang dah ada kencing manis. Dia disebabkan oleh high levels of insulin, paras insulin yang tinggi, dan berkait rapat dengan insulin resistance. Acanthosis nigricans ni dia bukanlah sejenis kulit punya penyakit, tapi dia more kepada simptom ataupun gejala, di mana sebenarnya dia menunjukkan bahawa ada hormonal changes dalam badan kita yang selalu berkait rapat dengan kencing manis. Komplikasi kencing manis ni sangat banyak, saya tak boleh cover semua dalam video ni. Yang pertama sekali adalah serangan jantung, stroke. Kencing manis ni boleh juga kacau kita punya mata, kita panggil retinopathy, dia boleh kacau kita punya saraf, dan juga antara yang paling penting komplikasi kencing manis ni adalah terhadap buah pinggang. Lebih kurang 60% kes-kes baru yang memerlukan dialisis adalah disebabkan oleh buah pinggang yang rosak disebabkan oleh kencing manis ataupun kita panggil diabetic nephropathy. So, kencing manis ni bukan benda main-main. Kita selalu dengar kata orang takut nak makan ubat tahan sakit sebab takut buah pinggang rosak. Tapi orang jarang cakap pasal gula tinggi menyebabkan buah pinggang kita rosak. Conclusionnya guys, kalau kita dah 3 series, dah ada gejala-gejala macam saya sebut tadi, ada ahli keluarga yang terdekat yang mempunyai sejarah kencing manis, kita ada darah tinggi atau kolesterol, semua ni menyebabkan kita menjadi golongan yang berisiko dan kena screen untuk kencing manis sekurang-kurangnya setahun sekali. That's the video guys. Saya harap apa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.